Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang latihan industri sesi Jun 2020 yang telah saya jalankan di Kolej Komuniti Arau. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya ialah Nurina Aisyah binti Muhammad Zain. Nama matrik 18HF17F2057 daripada kelas DHF 6C. Pensyarah penilai saya ialah Puan Suhaila binti Ishaq. Saya daripada program Perkhidmatan Makanan Amalan Halal. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada pengenalan syarikat Kolej Komuniti Arau Perlis. Nama syarikat Kolej Komuniti Arau yang beralamat di Jalan Tengku Budriah, Tambung Tulang 02600 Arau Perlis. Tarikh penubuhan bagi Kolej Komuniti Arau ialah 12 Jun 2001. Waktu yang telah ditetapkan oleh saya bekerja ialah pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang, yang beroperasi Isnin hingga Jumaat. Untuk visi dan misi pula ialah visi menjadi pusat kecermolangan pendidikan dalam bidang teknologi, bisnes dan industri perkhidmatan serta berazam melahirkan graduan yang berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Misi yang pertama, mewujudkan peluang, membangunkan potensi dan mencapai kecemerlangan untuk pelajar lepasan menengah dan komuniti setempat melalui pendidikan dan latihan. Yang kedua ialah menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang teknologi, bisnes, industri perkhidmatan serta berazam melahirkan graduan yang berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan falsafah pendidikan negara. Slide yang seterusnya ialah proses kerja. Yang pertama ialah pada peringkat permulaan, kami membincangkan tentang formulasi yang akan dibangunkan. Yang kedua ialah membuat sensory test terhadap formulasi tersebut, iaitu kami memanggil pihak industri, MARDI dan Unimap untuk membuat sensory test terhadap formulasi yang kami bangunkan. Yang ketiga, setelah dipersetujui tentang formulasi tersebut, kami memperkenalkan dan melancarkan produk kami terhadap ejen-ejen syarikat Al-Hadab sebelum kami mempromosikannya. Pada yang terakhir ialah kami fokus kepada pengeluaran produk yang dengan lebih banyak. Seterusnya, carta organisasi syarikat iaitu Kolej Komuniti Arau. Tarikh kuat kuasa pada 1 Jun 2020 yang telah dikemaskini pada 27 Mei 2020. Tuan Pengarah ialah Encik Zainuddin bin Yahya. Timbalan Pengarah Akademik Rosliah binti Abu Bakar. Timbalan Pengarah Pengurusan Encik Sorizan binti Romli. Di bawah Timbalan Pengarah Akademik iaitu TPA terdapat dua unit peperiksaan dan penilaian dan unit akademik dan pendidikan berterusan. Di bawah Timbalan Pengarah Pengurusan iaitu TPP terdapat 5 unit, iaitu unit yang pertama ialah unit pembangunan pelajar, unit kedua unit kolaborasi dan keusahawanan, unit ketiga ialah unit pentadbiran dan kewangan, unit keempat ialah unit pengurusan maklumat komunikasi dan hubungan korporat dan unit pembangunan. Inilah secara keseluruhan dan secara ringkas carta organisasi Kolej Komuniti Arau. Untuk proses pembuatan peti Aminah, iaitu proses kerja yang kami lakukan untuk pembuatan peti. Langkah yang pertama, kami memotong ayam. Langkah yang kedua, mis ayam iaitu kisar ayam setelah dipotong. Langkah yang ketiga, adun. Mengadun semua bahan-bahan mentah yang telah ditimbang untuk mencampurkan bahan-bahan tersebut untuk dijadikan satu adunan. Setelah menjadi satu adunan, kami membentuk peti burger tersebut dan bersedia untuk proses pembungkusan setelah dibentuk peti burger ayam. Setelah proses pembungkusan, kami menampas stiker pada pembungkusan peti ayam tersebut bagi tujuan untuk melabel peti burger ayam itu. Untuk kesimpulannya, latihan industri sebenarnya banyak memberi kebaikan dan faedah kepada pelajar. Yang pertama, latihan industri berupaya mendidik diri untuk lebih berkeyakinan dalam komunikasi, yang mana
pada pendapat saya, komunikasi ialah elemen yang sangat penting untuk melakukan kerja-kerja seharian. Yang kedua ialah melatih untuk bekerja dalam kumpulan, yang mana sebelum ini pembelajaran di Politeknik memerlukan saya bekerja dalam kumpulan, dan begitu jugalah semasa proses latihan industri membantu saya melatih untuk bekerja dalam kumpulan bersama staf-staf dan pensyarah di Kolej Komuniti Arau. Yang ketiga ialah bersikap profesional dalam melakukan tugas. Contohnya, timbul sesuatu masalah dan saya harus menyelesaikan masalah tersebut, saya haruslah bersikap profesional dalam mengendalikan masalah tersebut. Dan yang keempat ialah menjadi seseorang yang menepati masa. Contohnya, jika diberi tugasan, saya haruslah menepati masa untuk menghantar atau menyiapkan tugasan tersebut pada masa yang telah ditetapkan. Baiklah, itu sahaja daripada pembentangan saya hari ini. Minta maaf atas segala kesilapan saya. Sekian, terima kasih.